Hari ini kita akan membuat satu forum yang bertajuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penggerak Kesepaduan Nasional. Sebelum kita mula, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nakib Azman bin Ahmad Zarfan dan saya ditemani oleh rakan saya iaitu nama saya Muhammad Haikal bin Abdul Rahim sebagai moderator yang kedua. Kami akan menjadi moderator sepanjang forum ini berlangsung. Jadi kita teruskan kepada tajuk yang saya telah sebut tadi, iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penggerak Kesepaduan Nasional. Seperti yang kita tahu, pada zaman sini terlampau banyak teknologi maklumat yang kita tahu dan kadang-kadang kita pun ada pakai juga. Seperti contoh Telegram, WhatsApp, Twitter dan yang paling popular pada zaman kini adalah TikTok. Jadi sebagai pembuka ilmu kita pada malam ini, baik kita mulakan dengan panel yang pertama, iaitu saudara Wan Zulfadli bin Wan Muhammad Zain. Okey, persoalan yang pertama yang pada malam ini, pada zaman sekarang, teknologi maklumat ini adalah satu teknologi yang amat penting dan digunakan oleh ramai orang. Jadi saudara, apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan teknologi maklumat? Nama saya Wan Zulfadli dan saya selaku sebagai panel utama. Apakah yang dimaksudkan teknologi maklumat? Teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT, iaitu Information and Communication Technology, merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemrosesan data. Teknologi maklumat memainkan peranan yang sangat penting dan merupakan faktor terbesar kegemilangan masa kini. Malah hubungan etika dalam teknologi maklumat menjadi perkara yang penting, terutamanya pada masa ini. Isu etika patut diambil berat bagi memastikan tiada pihak yang menyalah batas dalam mengendalikan teknologi maklumat yang boleh dibangkitkan atau merosakkan etika seseorang dalam kalangan masyarakat. Teknologi dan penggunaan alat komunikasi seperti komputer mengubah sebahagian daripada isu etika seperti isu hak intelektual. Oleh itu, penggunaan teknologi sentiasa membangkitkan isu etika yang memerlukan kajian yang khusus. Teknologi maklumat dan komunikasi juga memainkan peranan penting sebagai penggerak kesepaduan nasional. Hal ini kerana kesepaduan nasional juga berkait rapat dengan etika dan peradaban. Kesepaduan nasional merupakan teras kekuatan dan keselamatan negara. Kesepaduan negara akan terhasil melalui ikatan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Sehubungan dengan itu, Malaysia merupakan negara yang mempunyai kepelbagaian dan variasi di kalangan rakyat. Kesepaduan menjadi penting demi membentuk komuniti yang mempunyai akar etika dan peradaban yang berbeza. Akan tetapi, terdapat perkongsian persamaan dalam beberapa aspek. Masalah kelainan diatasi dengan semangat kesepaduan yang ditanam dalam diri masing-masing. Saya rasa itu saja untuk penanganan. Saya serahkan kepada moderator Nakib. Okey, terima kasih kepada Encik Zulfadli atas penerangan ataupun pencerahan tentang kita punya tajuk pada hari ini. Setelah kita mendapat sedikit pencerahan tentang pengenalan, maka ianya akan menimbulkan sedikit banyak isu tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kita tidak akan membuang masa. Saya akan serahkan kepada Nur Aisyah Siti binti Saidi
untuk menerangkan tentang isu semasa. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Aisyah Ashik ingin menerangkan tentang isu semasa. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, sektor pendidikan yang selama ini bergantung kepada aktiviti PDP secara konvensional terpaksa mengubah kaedah penyampaiannya secara menyeluruh akibat pandemik yang kita pernah lalui dari tahun 2019. Perubahan menyeluruh berlaku daripada pensyarah dan pendidik kepada pelajar hingga bahagian pentadbiran yang terpaksa sesuaikan diri kita dengan norma baharu, iaitu PDP secara dalam talian. Contoh aplikasi ICT dalam pendidikan, komunikasi, peralihan maklumat dan penyiaran maklumat. Dalam tempoh PKP, semua PDP dan aktiviti boleh dilakukan atas talian melalui aplikasi Google Meet, Zoom dan sebagainya. Bidang yang kedua iaitu bidang komunikasi. Seiring perkembangan pesat ekonomi dan kemajuan pelbagai industri, amatlah penting bagi sebuah organisasi memiliki kecekapan dalam menguruskan tugas dan perkhidmatan, sama ada dalaman ataupun luaran. Kemajuan teknologi komunikasi membolehkan organisasi berhubung dengan pelanggan, pengurusan dan pekerja secara lebih pantas dan efisien. Secara keseluruhannya, kemajuan teknologi maklumat dekat Malaysia ni dah berkembang dengan begitu pesat. Bagaimanapun, terdapat beberapa isu berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat ini, iaitu masalah etika penggunaan teknologi maklumat, isu hak cipta dan masalah keselamatan data. Menguatkuasakan undang-undang semata-mata bagi bukan penyelesaian bagi isu itulah. Apa yang lebih penting ialah kesedaran setiap individu terhadap tanggungjawab menguruskan alam ini dengan penuh bijaksana dan berhikmat. Itu je dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel yang kedua, Aisyah Ashikin Saidi, atas panjang lebar ucapan yang senang, orang kata isu yang membangkitkan dekat Malaysia ni pasal teknologi maklumat. Isu-isu ni kita boleh tahulah ia merupakan adalah salah satu cabaran bagi kita dalam membuat satu teknologi maklumat yang baik, yang bagus dan boleh membuatkan negara kita Malaysia menjadi salah satu negara yang hebat dalam ICT ataupun dalam perkomputeran. Jadi saya ingin simpulkan sedikit daripada maklumat yang dikatakan oleh saudari Aisyah. Cabaran-cabaran yang kita guna adalah satu cabaran yang kita membuatkan satu teknologi maklumat tu atas tujuan kebaikan. Untuk membuatkan satu kebaikan tu adalah satu perkara yang amat susah juga, sebab kita ada pelbagai cara ataupun pelbagai kaedah untuk kita gunakan dalam mencari teknologi maklumat inilah. Jadi cabaran yang kedua ialah teknologi maklumat dan komunikasi ini adalah sebagai tujuan keberkesanan pembelajaran dan pemeliharaan maklumat. Okay, yang ketiga saya dapat daripada isu itu ialah kita gunakan teknologi maklumat itu untuk meningkatkan kecemerlangan sahsiah kita. Kita boleh tahu bagaimana cara kita menggunakan itu. Kita mendapatkan maklumat daripada internet. Jadi yang keempat yang boleh saya simpulkan, teknologi maklumat ini juga digunakan sebagai tujuan untuk peningkatan dan kecemerlangan hidup. Kita boleh gunakan teknologi maklumat ni untuk kita punya kecerdasan untuk mencari maklumat dalam pembelajaran, dalam pendidikan. Jadi daripada cabaran-cabaran ini,
Saya ingin bertanya kepada panel yang ketiga, iaitu Cik Zumira, apakah yang cara ataupun langkah kita untuk menyelesaikan bagi mengatasi isu dan cabaran-cabaran ini? Jadi saya mempersilakan Cik Zumira untuk meneruskan majlis. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator. Saya Zumira Azura, minta hadir. Kat sini cara yang kita boleh selesaikan bagaimana kita dapat menyelesaikan cabaran dalam teknologi dan komunikasi. So, antara cabaran yang kita boleh buat ialah kalau dari segi PNP, ibu bapa ni untuk kanak-kanak lah, selalunya macam taska ke sekolah rendah ke ataupun sekolah menengah. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting untuk bagi mereka lebih, saya nak kata, untuk perhatikan mereka lah ketika dalam sesi pembelajaran, kerana kadang mereka tak fokus pun. Kadang cikgu terangkan, diorang tak fokus. So, dari situ ibu bapa kena mainkan peranan penting, sama ada duduk berdekatan, monitor daripada CCTV kalau yang ada kerja kat luar. At least tahulah macam mana nak tengokkan anak-anak mereka. Sebab tak semua sekarang ni media sosial boleh mengganggu diorang daripada belajar. So dari situ dapat, macam nak cakap, anak-anak muda jadi macam tak fokus lah. So diorang hilang kawalan daripada belajar. So diorang lebih fokus untuk buat benda lain daripada belajar untuk fikir masa depan. Selain itu juga cabaran yang ada dekat Malaysia ni, contohnya internet ni ramai orang salah pakai. So dari segi macam diorang guna website tu untuk buat benda yang bukan-bukan. So bagi saya, sebagai seorang yang sebagai orang lah, perlulah tahu apa kebaikan dan keburukan yang perlu kita buat. Contoh, kalau kita tengok benda-benda yang bukan-bukan, orang sana boleh detect sebenarnya, sebab ini macam mana, internet boleh didetect daripada orang tasak ataupun digodam. So kita punya identiti boleh terdedah secara terbuka. So kadang-kadang kita tak tahu pun kita buat benda tu, tapi orang lain boleh godam kita punya internet ke, ataupun diorang boleh search benda yang bukan-bukan atas nama kita. So dari situ kita kenalah tahu had, jangan tengok benda yang bukan-bukan, untuk menjaga nama baik kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Cik Zumira Azura. Jadi dengan penjelasan yang diberikan, kita boleh lihat di sini peranan yang paling penting yang perlu dimainkan adalah ibu bapa lah, untuk mengawasi anak-anak mereka. Kerana seperti yang kita tahu, sejak daripada masa PKP, kita kuarantin di rumah, dan semua sektor, termasuklah sektor persekolahan, tak dibuat sekalian. Jadi dalam ini untuk memberi soalan dan mahu bertanyakan kepada panel-panel kita. Jika ada soalan, boleh mengajukan. Boleh menggunakan email, chatting ataupun video kamera, iaitu webcam, dengan kos yang lebih rendah. Ini bermaksud teknologi komunikasi yang terkini ini menghubungkan masyarakat di seluruh dunia. Untuk impak negatif pula, penyebaran maklumat yang kurang tepat mungkin akan berlaku. Contohnya, laman sosial dan forum dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan berita yang kurang tepat.
berita atau maklumat yang palsu juga dikirimkan melalui email dan tersebar secara meluas dengan tujuan untuk mengaitkan individu tersebut. Kadang-kadang blog juga dijadikan medium untuk menaburkan fitnah dan memecah belahkan masyarakat di Malaysia. Ancaman dan ugutan juga disebarkan melalui medium komunikasi yang boleh menjejaskan keamanan negara kita. Saya rasa itu sajalah tentang positif dan negatif. Okey, terima kasih atas jawapan yang amat memberangsangkan minda kita. Jadi saya meneruskan majlis ini dengan membuka ruang kepada penonton untuk bertanyakan soalan. Jika ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, boleh ajukan. Selamat bertanya, saya Vaishnavi ingin bertanya soalan. Apakah cara kita dapat mengatasi penyebaran khabar yang dapat menjejaskan kesepaduan nasional? Terima kasih. Okey, soalan yang amat baik. Soalan daripada Cik Vaishnavi tadi. Okey, soalan dia, apakah cara kita dapat mengatasi penyebaran khabar dan khabar itu dapat menjejaskan kesepaduan nasional di negara kita. Jadi untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, saya ajuk Nur Ashikin ke Cik Aisyah Ashikin binti Saidi. Dipersilakan. Terima kasih di atas soalan yang ditanyakan. Cara kita dapat mengatasi penyebaran khabar yang dapat menjejaskan kesepaduan nasional, antaranya kita boleh gunakan algoritma untuk menyebarkan kesedaran yang menyentuh topik-topik sensitif. Kita juga boleh mengajar generasi muda tentang kerusuhan kaum yang terjadi akibat penyebaran khabar tentang isu-isu sensitif itu. Contohnya macam dekat YouTube kan ada banyak video-video yang diorang yang diceritakan tentang kerusuhan kaum seperti tu kan. Dekat generasi muda sekarang diorang lebih dekat platform yang macam tu, so kita boleh sebarkan kesedaran tu melalui platform itu, YouTube, TikTok dan sebagainya. Itu, terima kasih. Saya harap jawapan yang diberikan oleh panel kita dapat menjawab soalan tersebut, dan saya ingin menambah sedikit. Kita seperti yang kita tahu pada zaman sini, memang kita tidak boleh lagi halang media sosial ni menunjukkan ataupun lalu berlaku di sekitaran kita dan terdedah kepada generasi muda. Maka saya ingin perkatakan di mana kita apabila di platform tersebut sudah tersebar benda-benda yang buruk, jadi kita juga perlu bertanggungjawab untuk menyebarkan benda-benda yang baik supaya generasi-generasi akan datang tidak terlampau terpengaruh dengan benda-benda yang tidak berfaedah ataupun unsur-unsur yang negatif lah. Jadi saya membuka peluang lagi untuk menanyakan soalan kepada panel kita. Saya ada soalan. Silakan. Saya ada soalan. Saya Maisarah ingin bertanya, apakah kelebihan yang boleh diperoleh daripada menggunakan teknologi maklumat dalam kehidupan manusia? Terima kasih. Okay, terima kasih saudari Maisarah atas soalan yang benar tersebut. Soalannya adalah apakah kelebihan yang boleh kita peroleh daripada menggunakan teknologi maklumat dalam kehidupan manusia.
Jadi saya mengajukan soalan ini kepada panel ketiga iaitu Cik Zumira Azura untuk memberi sedikit jawapan ataupun penjelasan tentang soalan yang telah diajukan. Dipersilakan. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya. Antara kelebihan yang boleh diperoleh daripada menggunakan teknologi maklumat dalam informasi ialah ia dapat mempercepatkan dan membantu urusan manusia untuk membuat kerja secara atas talian. Contohnya menghantar untuk pelajar boleh hantar assignment, kalau untuk bekerja boleh kita hantar kerja ataupun buat satu aktiviti secara atas talian kalau kita tak dapat keluar rumah. Lepas tu memudahkan dan meringankan beban kerja yang macam saya cakapkan tadi, dapat macam pelajar ke pekerja dapat menghantar kerja lah secara atas talian kalau kita tak dapat secara face to face. Selain itu ia juga dapat memudahkan kita berkomunikasi antara sesama sendiri. Contoh yang duduk jauhan antara keluarga, duduk jauh, tak dapat berjumpa, so kita bolehlah guna platform macam Meet, macam WhatsApp, mana-mana lah platform yang kita boleh buat mesej atau bertanya khabar. Terima kasih, itu saja. Okey, terima kasih panel ketiga kita iaitu Cik Zumira Azura. Okey, dari kita sekarang sudah berada di penghujung rancangan. Jadi bagi sebagai kesimpulan saya dapat simpulkan di sini teknologi maklumat dan komunikasi ia adalah menjadi salah satu keperluan orang ramai dan keperluan harian bagi setiap orang. Teknologi ni adalah satu perkara yang telah menguasai di dunia kita yang sangat berluasa dan menjadi adalah salah satu perkara yang memang wajiblah bagi kita, senang cerita. Memang wajib bagi setiap hari kita kalau nak melakukan tugasan harian ataupun pekerjaan harian, kita akan menggunakan teknologi. Dan teknologi ni senang cerita kita permudahkan dengan perkataan di hujung jari. Kemudahan dan teknologi itu apabila di hujung jari kita mudah untuk mencari, kita mudah untuk meneroka, kita mudah untuk menerima sesuatu ilmu, sesuatu perkara ataupun sesuatu tindakan, sesuatu video yang kita boleh tengok daripada maklumat yang kita boleh dapatkan daripada pelbagai sumber seperti internet, Facebook, WhatsApp. Banyak maklumat yang kita boleh peroleh daripada situ. Dan ini memberi impak yang positif kepada kita, dan kita sebagai rakyat yang berfikiran yang lebih bermutu, kita perlu memanfaatkan dan berfikiran yang inovatif, kreatif dan berhati mulia. Dalam Islam juga pun ada cakap umat Islam hendaklah mengutamakan penciptaan sesuatu teknologi harian itu, tapi bukan hanya bercerita, cuma kita membuat cerita. Jadi daripada sini ada kebaikan dan keburukan yang kita boleh dapat daripada teknologi ini. Keburukan yang kita dapat itu kita tidak sewajarnya melakukan dalam kehidupan seharian, dan kita menggunakan sesuatu perkara itu demi ke arah kebaikan. Sebagai ayat yang saya biasa gunakan ialah biasakan yang biasa. Maafkan saya, biasakan yang luar biasa, dan luar biasa itu jadikanlah ia biasa. Sebagai penutup, saya membuat satu ungkapan yang boleh menjadi panduan kita dan boleh digunakan kepada masyarakat, iaitu di dalam Islam ada menyebut niat
niat yang baik akan membuatkan kita melakukan ke arah perkara yang baik. Jadi terbuka kepada semua, tidak hanya agama Islam saja, tapi boleh terbuka kepada semua. Jikalau kita menyusun niat kita ataupun pemikiran kita ke arah yang baik, maka kita akan melakukan perkara itu dengan baik. Jikalau kita ingin membuat perkara dalam teknologi itu dalam ke arah yang baik, kita akan mencari maklumat dan kita akan buat perkara yang baik. Jadi niat yang penting itu membuatkan kita adalah salah satu insan ataupun modal insan ke arah generasi yang lebih bermutu dan generasi yang membangun. Okey, itu sahaja daripada program forum kita kali ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan selawat. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Jumpa lagi. Kita jumpa pada minggu hadapan di tempat yang platform yang sama.